Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada BH Online. Sanusi ini tak habis-habis dengan kontroversinya. Ada orang menggelar Sanusi ini cakap main lepas, cakap main lepas. Mau cakap, lepas saja. Tanpa memikirkan apa perasaan orang lain, tanpa memikirkan apa natijah, kesan kepada orang lain. Kita sudah lihat banyak perbuatan, perwatakan, percakapan Sanusi yang bolehlah kita kata main lepas saja. Akhirnya memakan diri sendiri. Hal ini termasuklah dakwaan di bawah akta hasutan terhadap Sanusi Maknur kerana beberapa ucapan beliau yang didakwa dikategorikan sebagai hasutan. Hari ini satu lagi perkara yang menarik tentang Sanusi ialah apabila gelar penjawat awam media baruah kerajaan adalah tindakan melampau. Ini adalah teguran terhadap Sanusi oleh Mahfuz Omar. Bayangkan kalau betul Sanusi menggelar penjawat awam sebagai media baruah kerajaan tindakan melampau. Saudara-saudara sekalian, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur disifatkan melampaui batas apabila melabel agensi kerajaan dan media sebagai baruah kepada kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah Datuk Mahfuz Omar yang mengakui kecewa dengan kenyataan susulan siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Kedah KFA sebelum ini berkata, reaksi Sanusi itu tidak sesuai dengan seorang menteri besar. Hal ini kerana sebagai seorang menteri besar, beliau adalah ketua kepada penjawat awam yang ada di Kedah. Selain daripada itu, ianya perlu lebih bertoleransi dan lebih menjaga hati para penjawat awam. Ia benar-benar memalukan, kata Mahfuz. Dia, Sanusi, perlu sedar dia memegang jawatan yang sebagai pihak yang berkuasa dan tidak sepatutnya melabel agensi penguatkuasa undang-undang sebagai baruah. Perlukah agensi penguatkuasa dihalang daripada menjalankan tugas mereka? Itu tidak betul, kata Mahfuz lagi. Benarlah, setiap agensi penguatkuasaan yang ada di Malaysia ini tidak boleh dihalang sebenarnya untuk menjalankan siasatan, terutamanya kepada ahli-ahli berkepentingan seperti ahli politik, ahli-ahli ternama dan orang-orang kaya. Bukan kerana mereka ahli politik, orang-orang kaya, maka agensi penguatkuasaan boleh pula ditegah. Itu tak benar sama sekali. Jadi, perlu agensi penguatkuasaan ini dibiarkan secara bebas menjalankan tugas mereka mengikut jalur undang-undang. Sanusi juga tidak sepatutnya mengutuk wartawan yang melaporkan fakta daripada prosiding mahkamah kerana mereka ini melaporkan apa yang berlaku, apa yang didokumentkan dan apa yang dinyatakan, kata Mahfuz lagi. Jangan anggap mereka yang melaporkan secara automatik bersalah atau menjadikan mereka baruah untuk menindas orang lain, katanya ketika dihubungi. Jumaat lalu, SPRM menahan reman Ketua Pegawai Eksekutif KFA bersama 3 yang lain susulan siasatan terhadap kes meminta dan menerima rasuah 6 juta ringgit membabitkan Badan Induk Bola Sepak negeri itu. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji tapungan air di Kedah. Sanusi ketika mengulas tangkapan itu bagaimanapun menganggap semua tuduhan yang dilemparkan ke atas individu yang disiasat dan ke atas KFA sebagai fitnah dan sedia membongkar perkara itu. Mengulas lanjut, Mahfuz yang juga naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah berkata, Sanusi selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya PN sepatutnya bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kes itu, bukannya melepaskan kemarahan kepada orang lain. Apakah dengan tindakan seperti itu dia mencadangkan supaya kita menutup balai polis dan SPRM? Ini tidak sesuai. Ini bukan zaman Raja Bersiung, zalim, tambah beliau. Mengulas lanjut, Mahfuz mengecam tindakan Sanusi mengganggu pejabat awam dalam menjalankan siasatan secara adil sambil menghina institusi diraja negara memandangkan agensi penguatkuasaan undang-undang berada di bawah
bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Pada pendapat saya, pihak berkuasa khususnya SPRM harus mengambil tindakan untuk menangani dakwaan ini, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling hangat isu hari ini melibatkan dakwaan rasuah 1 bilion ringgit berkaitan dengan sebuah parti politik. Wah, dipetik daripada BH Online. Hari ini, siasatan dakwaan rasuah RM1 bilion Perikatan Nasional untuk jatuhkan kerajaan. Wow, ini paling hangat yang kita temui daripada berita berkaitan dengan politik di Malaysia. Makin hangat, makin perang, makin tak tahulah macam mana nak cakap lagi, makin tak keruan politik ini. Sehingga ada dakwaan daripada blogger hantu mengatakan, ada kes dakwaan rasuah RM1 bilion Perikatan Nasional untuk jatuhkan kerajaan. Adakah ini dakwaan yang benar sehingga berani-beraninya berlaku begitu? Dipetik daripada BH Online, seorang setiausaha politik kepada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berkuasa menyiasat dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional PN terbabit dalam cubaan merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Dakwaan itu yang disiarkan di sebuah blog mendakwa pemimpin PN yang juga seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sejumlah RM1 bilion untuk memberi rasuah kepada ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Kata beliau, kami berharap polis boleh menyiasat jika ini benar, kata Datuk Azman Abidin, setiausaha politik kepada Perdana Menteri kepada FMT semalam. Orang ramai sudah muak dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan ini. Kerajaan sedang bekerja keras untuk merangsang pemulihan ekonomi. FMT telah cuba menghubungi pemimpin Perikatan Nasional untuk mendapatkan komen. Sebelum ini, spekulasi muncul mengenai langkah Dubai yang merujuk kepada perbincangan yang didakwa berlaku di Emirat Arab Bersatu antara pemimpin pembangkang dan wakil kerajaan tertentu untuk menjatuhkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Pertemuan itu yang tidak begitu diberi perhatian oleh Anwar dan pemimpin kerajaan lain dikatakan bertujuan untuk mengagihkan tugas dalam kalangan ejen untuk mengenal pasti ahli parlimen yang akan menyertai pembangkang. Wow, ini memang paling panas sekali. Saya selaku pemerhati politik bebas di tanah Malaysia ini, saya juga bersetuju dengan gesaan ini supaya siasatan dibuat ke atas dakwaan yang kononnya wujud rasuah RM1 bilion Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan. Kalau ini benar, ianya harus disiasat dan perlu kita ketahui kenapa ada orang sanggup mempunyai uang sebanyak itu. 1 bilion ringgit itu bukan sedikit. Ada pula orang memiliki uang itu kalau benar. Dan siapakah yang dimaksudkan oleh blog ini yang kononnya pemimpin Perikatan Nasional terbabit dalam cubaan merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini? Siapa individu berpengaruh itu? Dan siapa pula pemimpin Perikatan Nasional yang cuba untuk merasuah ahli parlimen supaya menarik sokongan terhadap Perdana Menteri? Kita rakyat Malaysia, kita memang mahu apa yang diberitakan di media sosial ini segera disiasat. Termasuklah Datuk Azman Abidin mengatakan bahawa kita berharap polis boleh menyiasat jika ini benar. Apa pendapat anda semua? Semoga dengan penjelasan ataupun siasatan yang bakal dibuat, ianya akan merungkai persoalan daripada netizen. Sebab seperti mana yang juga dikatakan oleh Datuk Azman Abidin, kita sudah mula muak. Rakyat dah muak dengan cerita tumbang-tumbang kerajaan ini selama seminggu ini. Ianya harus dinoktahkan dengan segera. Kata
seorang pemimpin daripada kerajaan, menyatakan sudah tiba masanya berhenti bercakap tentang menumbangkan kerajaan ini. Tunggulah Dewan Parlimen, Dewan Rakyat dibuka, bolehlah usul undi tidak percaya. Itu sahaja satu-satunya cara untuk mereka dapat menumbangkan Anwar Ibrahim sekarang, kerana SD akuan bersumpah sudah tak boleh pakai lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi dengan tajuk Siasat Dakwaan Rasuah RM1 bilion Perikatan Nasional untuk Jatuhkan Kerajaan. Bye-bye.